Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada hari yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama belajar tentang mengenai bagaimana kita diajar supaya kita sabar dalam kita berhadapan dengan ujian kehidupan kita ini. Dan kita masih lagi dalam tajuk membicarakan tentang diri kita ni perlu dimasukkan rasa sabar pada diri kita waktu mana kita taat, dan juga sabar waktu mana kita berhadapan dengan kemaksiatan. Dua perkara ni yang mesti dipahami di kalangan kita lah. Kadang-kadang orang kita dia faham sabar ni waktu mana taat je. Tapi waktu mana berlakunya maksiat dia tak faham perlunya kita jadi sabar. Lalu tajuk yang kita bicarakan ini ialah tajuk mengenai bagaimanakah kita dan bilakah kesabaran itu menjadi perlu dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Ini tajuk yang masih lagi kita bincangkan pada tajuk permasalahan yang kedua, iaitu waktu mana sabar berhadapan dengan kemaksiatan. Pada muka surat 967. Jemaah-jemaah boleh tengok dalam pada muka surat tersebutlah. Iaitu waktu mana permasalahan yang kedua ni ialah sabar waktu mana berlakunya kemaksiatan. Untuk menghadapi kemaksiatan itu memang tidak mudah. Waktu mana bila kita berhadapan dengan maksiat, memang tak mudah lah kita nak lalui saat itu. Dan tidak sembarangan orang dapat mengerjakannya. Dan kita nak jadi sabar tu tak mudah. Orang kita ni boleh bertahan. Bila tidak beriman dan tak bertakwa pada Allah dengan sungguh-sungguhnya, dia akan jadi demikian. Dalam diri kita ni, waktu mana kita tak ada iman, tak ada takwa, tiba-tiba kita nak sabar terhadap maksiat. Jadi payahlah di kalangan kita ni untuk kita nak, pada diri kitanya untuk kita nak bertahan dengan kemaksiatan itu supaya kita tak lakukan. Kita buat contoh apa dia? Bila kita berhadapan dengan orang mengumpat, kitanya tak nak mengumpat, tapi sekeliling kita semua orang mengumpat. Macam mana kita nak tinggalkan majlis mengumpat tadi? Payah pada diri kita. Demikian juga waktu mana na'udzubillah min dzalik diuji dengan pandangan-pandangan yang mengiurkan dan menggairahkan. Macam mana kita nak lalui pandangan kita ni supaya jangan kita tengok benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mudah, kecuali pada orang yang dia ada iman dan dia ada takwa dengan pada Allah dengan sungguh-sungguh pada diri dia, maka dia bolehlah bertahan supaya tidak melakukan perkara demikian. Maka alangkah perlunya seorang hamba Allah yang menginginkan kesucian jiwa dan hati kepada sikap sabar itu. Jadi oleh yang demikian, kita ni perlu untuk jadi orang yang dalam keadaan yang tahan jiwa kita, menahan diri kita. Berbagai macam kemaksiatan itu telah dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan Allah melarang perbuatan keji daripada kemungkaran, yakni yang disebut dengan pelanggaran dan kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar demikian pada kita ni untuk kitanya bertahan dengan setiap perkara yang dilarang oleh Allah. Jangan kamu buat, jangan kamu berani untuk kamu nak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-muhajir man hajara as-su'
wal mujahid man jahada hawahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang berhijrah, siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Manakala orang yang berjuang, wal mujahid man jahada hawahu, siapa yang sanggup untuk berjihad dalam dia berjuang untuk melawan hawa nafsunya. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hidup kita ni, orang yang berhijrah tu siapa? Orang yang berpindah daripada perangai buruk kepada perangai yang baik. Manakala orang yang berjihad itu siapa? Orang yang dia dalam keadaan dia berjuang melawan hawa nafsu dia. Itu dianggap orang yang berjihad. Kita wajib menyedari betul-betul bahawa segala macam kemaksiatan itu merupakan pendorong hawa nafsu yang sudah dapat ditetapkan keampuhannya. Ini kesan. Kita wajib menyedari betul-betul bahawa segala macam kemaksiatan itu merupakan pendorong hawa nafsu yang sudah dapat ditetapkan keampuhannya. Itu benda yang kita kena faham dalam diri kita ni. Adapun seberat-berat macam kesabaran, ialah sabar dalam menghadapi segala macam kemaksiatan. Segala yang berat, sabar ni, di mana kita berhadapan dengan kemaksiatan, kita boleh tahan diri kita. Tak buat benda yang dilarang oleh Allah, yang sudah menjadi kebiasaan dilakukan, sehingga merupakan adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan. Allahu Akbar. Dah biasa dah. Ramai dah orang jadi biasa dah buat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Sampai peringkat tiba-tiba kita nak tinggal maksiat tadi. Payahlah. Payah di kalangan kita nak bertahan di saat yang berlaku demikian. Sedangkan adat kebiasaan itu adalah tabiat manusia yang kelima. Maka manakala adat tadi berhadapan dengan kesyahwatan atau keinginan yang keliru dan sesat, pastilah akan muncul di situ dua tentera daripada sekian banyak tentera syaitan yang siap menghadapi dan memerangi tentera Allah. Allahu Akbar. Bila kita nak lawan, datang tu syaitan akan pujuk terus. Janganlah kamu, inilah peluang untuk kamu buat maksiat. Inilah. Lalu kita pun terjebak juga dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Pada umumnya, pendorong keagamaan itu tidak kuat mencegah dan mematahkan ajakan tentera syaitan tadi. Bertembung di antara kehendak agama dengan kehendak syaitan. Biasanya kalah kehendak agama. Kalah. Tak kuat agama ni. Kerana agama ni diajar satu benda yang masa depan, yang tak nampak. Manakala syaitan diajar satu benda yang nampak. Nikmat yang segera. Orang berzina, misal contohnya. Agama ajar, akhirat nanti kamu akan bau busuk kemaluan kamu. Kamu akan dihumban dalam neraka. Kamu minum air nanah dalam neraka. Ini berzina, misal contohnya. Tapi syaitan kata, kamu nikmat sekarang. Kamu nikmat sekarang. Di antara dua nikmat tadi, di antara azab yang lambat lagi, syaitan sebut, yang lepas pada kamu berzina ni, kamu minta ampun pada Allah. Lepas pada kamu dapat dua-dua nikmat. Katanya syaitan. Pujuk pada di seorang tadi. Yang ni akan menyebabkan tak kuat agama. Ajaran agama. Jadi orang yang tak kuat dalam jiwa dia, agama tak ada, kalahlah dia. Demikian juga dengan menipu orang. Demikianlah maksiat-maksiat yang lain. Ini nak sebut contoh maksiat tu banyak sangat dah dalam masyarakat kita. Selanjutnya, apabila pekerjaan itu mudah dikerjakan, maka kesabaran tentu dirasakan lebih berat dalam jiwa seseorang. Kalau sekiranya pekerjaan itu mudah dikerjakan, maka sabar itu lebih berat dalam jiwa seseorang ini sendiri. Misalnya sabar menghadapi maksiat yang dilakukan oleh lidah ataupun pembicara. Mulut kita ni sendiri. Baik yang berupa mengumpat, yakni menunjukkan keburukan orang lain tanpa hadirnya yang dibicara, dan itu dilakukan di muka khalayak ramai, juga berbohong, belagak ataupun menunjuk-nunjuk, memuji diri sendiri dengan nada terang-terangan, atau disimpangkan dengan nada yang seolah-olah tidak mengenai dirinya, namun tujuan itu adalah memuji diri sendiri dan pasti orang lain memahami apa maksudnya. Ini nak sebutnya maksiat-maksiat
yang dilakukan dalam hidup kita ni banyak. Kalau sekiranya kita ni tak kuat, maka kita hilang sabar dan kita terjerumus dalam lembah maksiat. Macam contoh, cakap bohong. Misal contohnya, senang je nak cakap bohong di kalangan kita. Kemudian, ramai di kalangan kita ni, dia mudah nak cakap bohong daripada cakap benar. Demikian juga nak menunjuk-nunjuk. Nak menunjuk-nunjuk ni pun sama juga. Menunjuk-nunjuk di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita ni senang nak menunjuk-nunjuk. Dibandingkan dengan apa dia? Dengan dianya nak jadi tawaduk. Nak jadi tawaduk jadi payah. Menunjuk tu ramai orang kita. Zaman kita ni lagilah kuat orang menunjuk. Dalam Instagram, dalam Facebook, dalam TikTok, dalam macam-macam gaya. Orang kita ni kan menunjuk. Ada handbag baru je tunjuk dah. Ada jubah baru je tunjuk dah. Ada kenderaan baru pun tunjuk dah. Kita ni senang sangat nak menunjuk-nunjuk. Demikian pula macam-macam senda gurau yang mungkin dapat menyakitkan hati orang lain. Dalam hidup kita ni, demikian pula senda gurau yang kadang-kadang kita tak perasan. Yang kita senda tu menyakitkan hati orang. Atau aneka ragam ucapan yang dimaksudkan untuk meremehkan dan menghina orang lain. Allahu Akbar. Banyak kan di kalangan kita ni nak menyakitkan hati orang. Cakap sindir-sindir. Ni semua ni boleh tahan tak jiwa kita? Boleh tahan tak perasaan kita ni? Janganlah aku buat demikian. Zaman kita ni zaman orang yang meluah perasaan dalam Facebook, luah perasaan dalam media sosial. Masing-masing ni sendiri. Waktu itulah menyakit dan menghina orang. Begitu pula menyebut-nyebut orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang dah meninggal dunia, sama juga. Ramai mana di kalangan kita sebut tentang buruknya mereka. Menganggap tidak berguna pada ilmu pengetahuan mereka. Menghina orang dah mati. Orang tu dah mati dah. Tapi kita hina orang tersebut. Dipanggil demikian. Perjalanan dan kedudukan mereka yang diraih semasa hidupnya dahulu. Kita cerita tentang perjalanan keburukan dia semasa dia hidup dahulu. Memang tampaknya seolah-olah hanya sebagai umpatan ataupun mempercakap keburukan orang lain. Namun dalam batinnya, apabila diselidiki dengan saksama, maka tujuan utamanya ialah memuji dirinya sendiri. Kalau kita nampak zahirnya, memang macam dia mengumpat orang lain. Tapi sebenarnya, dia nak sebut diri dia ni hebat. Diri aku ni jauh lebih hebat daripada orang yang mati tersebut. Orang yang diumpat tadi. Tu cara dalam hidup seseorang. Dan dirinya tidak suka disamakan dengan orang lain tadi. Pada hakikatnya, dia nak sebut dia ni lebih hebat daripada orang lain tadi. Boleh sabar tak diri kita? Jangan nak menunjuk-nunjuk. Jangan kita ni nak lebih-lebih pada diri kita. Jangan. Bagi nafsunya sendiri, ada dua keinginan dalam nafsu dia. Iaitu yang pertama menganggap tidak bererti apa-apa kepada orang lain. Orang lain tu tak ada makna. Dan yang kedua, menetapkan bahawa dirinya sendiri supaya dikatakan amat baik dan banyak jasanya. Dalam masa dia mempelekehkan orang, dia mengangkat diri dia. Yang ni yang menjadi bahaya ni. Dengan sifat-sifat sebagaimana pengakuan orang itu, serta keinginan untuk menjadi sebagai Tuhan, sudah terpenuhi sesuai dengan tabiat yang ada dalam pribadinya. Dan sudah sempurna menurut anggapannya. Itu cara demikian. Dia rasa sempurna dah pada diri dia. Padahal yang demikian itu adalah berlawanan sekali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada yang disebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada kita. Bukan cara demikian. Allah ajar kita ni supaya kita jadi manusia yang tawaduk, manusia yang merendah, yakni agar ia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak suruh kita ni, jangan kamu belagak, jangan kamu mempelekehkan orang, jangan kamu memandang lekeh pada orang lain, jangan. Tetapi Allah nak suruh kamu ni, jadikan diri kamu ni waqunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu di kalangan hamba Allah yang bersaudara. Oleh sebab berkumpul dua macam kesyahwatan ataupun keinginan. Dua macam ni maksudnya apa dia? Yang pertama, kita nak mempelekehkan orang.
Yang kedua, nak menaikkan diri kita. Dua benda ni. Yakni menganggap orang lain tidak ada erti apa-apa dan menetapkan dirinya sebagai manusia yang paling utama dan berjasa. Ini yang dimaksudkan oleh Tuan Kitab kita ni. Maka bagi orang yang bersifat demikian tadi, mudah sekali menggerakkan lidahnya dalam mengucap hal-hal yang buruk dirasakan oleh orang-orang yang beradab, yang buruk dirasakan oleh orang yang beradab ataupun yang bersopan itu. Bila kita nak mula mempelekehkan orang, nak menaikkan diri kita, maka kita akan mula keluar daripada mulut-mulut kita perkataan-perkataan yang buruk, yang kita rasa kita beradab, tapi sebenarnya kita sedang dalam keadaan keji. Oleh orang semacam itu sudah terbiasa dalam perbicaraan dengan orang lain, ataupun dalam bercakap-cakap lalu mengeluarkan kata-kata yang buruk sekali didengar oleh telinga. Kadang-kadang dia bercakap tu, kita dengar dia bercakap tu, sakit telinga kita. Dan sulit sekali baginya untuk bersabar dalam melaksanakan percakapan dengan penuh kesopanan dan penuh ketatasusiliaan, tata kerama disebut demikian. Payah dia nak bercakap dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang tersusun. Payah dah. Kenapa dia? Kerana dia ada buruknya sifat dalam jiwa dia, memandang orang tu lemah, manakala dia memandang diri dia tu hebat di saat yang demikian. Ini adalah sebesar-besar perosak. Inilah sebesar-besar jenis perosak, sehingga tidak bergunalah kalaupun ada yang hendak mengingkari kejahatannya. Katakanlah ada orang tegur dia. Tegur, tak elok buat macam ni, tak bagus buat macam ni. Dia marah balik pada orang tegur tadi. Dia akan kata apa dia? Mana boleh, aku begini, aku ni lebih baik dan sebagainya. Tentu saja hal semacam itu dianggap sangat kotor bagi hati manusia yang sopan dan mengenal kesopanan. Orang yang ada akhlak ni, dia akan tengok jahatnya dia ni, buruknya peribadi dia ni. Keadaan yang sering kali terjadi di kalangan umat manusia, dan sudah menjadi umum dah kalau hal-hal semacam itu banyak sekali yang dirasakan enak dan menganggapnya tidak ada apa-apa akibat dan tidak dilarang oleh agama. Maknanya kamu hilang sabar dalam melakukan kemaksiatan. Tu cara yang ni patutnya kamu sabarlah, diri kamu tahanlah diri kita ni. Untuk kita ni jangan kita terjebak dengan perkara demikian. Tapi tak, bila hilang sabar, dia akan jadi demikian. Cubalah, jikalau kita suka mengenang-enang sebentar betapa banyaknya yang menganggap remeh saja. Ramai di kalangan kita pandang lekeh je amalan ini, pandang remeh je, dan seolah-olah bukan keharaman mengenakan kain sutera bagi kaum lelaki. Contoh yang mudah, ada orang yang pakai kain sutera, orang lelaki, padahal benda tu haram, orang lelaki. Juga semacam perjudian yang dibubuhi nama sumbangan. Ataupun ada juga orang dia berjudi tapi nama sumbangan atau dana untuk pembangunan. Maka dari itu amat jauh, serta terjauhlah orang semacam di atas itu daripada keredaan Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang dia buat benda yang demikian, maknanya dia tak sabar dalam berhadapan dengan melakukan maksiat. Ia secara seronok saja melepaskan ucapan dalam sehari-hari mengenai kehormatan orang lain ataupun keperwiraan sahabatnya sendiri, dan tidak pernah mengingkari sedikit pun. Kita wajib ingat bahawasanya barang siapa yang tidak dapat menahan lidahnya dalam percakapannya, siapa yang tak dapat tahan lidahnya dalam cakapan dan tidak kuasa bersabar untuk tidak melakukan itu, maka orang itu sebenarnya wajiblah menyendiri saja, atau beruzlah, ataupun mengurangi berkumpul dengan orang lain selain keluarganya belaka. Dia kena kuarantin dah orang macam ni. Kalaulah kita ni tak mampu, kita wajib, siapa yang tak dapat menahan lidah dia daripada percakapan dia, bercakap benda-benda yang buruk dan sebagainya, dan tidak mampu nak bersabar untuk tidak melakukan itu, maka sebaik-baiknya wajib dia kuarantin. Senang ceritanya, kuarantin lah diri dia, ataupun beruzlah dan mengurangi berkumpul dengan orang lain selain keluarganya saja.
Jauhkan diri dia dapat berjumpa dengan orang ramai. Kalau orang tanya, kenapa? Kena COVID ke? Tak. Saya kena penyakit tak sabar dalam melakukan maksiat. Betul terang demikian. Ramai mana orang kita boleh buat demikian. Sebab bersabar untuk menyendiri adalah lebih mudah. Dan jauh lebih ringan tanggungan daripada sabar untuk berdiam diri. Ataupun tidak berbicara di samping bergaul dengan orang ramai. Kadang-kadang kan ada orang kata, saya nak bergaul juga dengan orang. Saya duduk dengan orang juga. Tapi saya nak diam je. Bahaya juga. Walaupun kita mendiamkan diri pun bahaya. Lebih baiklah kita kuarantin je diri kita. Duduk satu tempat, tak payah berjumpa pun dengan orang. Kalau tidak, kita akan berpenyakit. Penyakit kita apa dia? Tak sabar dalam melakukan maksiat. Kesukaran bersabar itu berbeza-beza dalam menghadapi satu persatu kemaksiatan. Payah dalam kita nak bersabar ini. Berbeza-beza. Dan ini tentu saja tergantung pada pendorong yang menyebabkan timbulnya kemaksiatan tadi. Artinya, setelah apakah pendorong kuat ataupun lemah. Dan suatu yang lebih mudah daripada gerakan lidah adalah gerakan berbagai macam pemikiran yang berlalu lintas dalam jiwa. Ini tentu saja berbeza dengan macam-macam was-was yang sebenarnya hanyalah godaan syaitan yang memberikan rasa ragu-ragu dalam hati manusia. Ini perangai syaitan ni, dia akan datang juga. Kadang-kadang lidah tak bercakap, tapi lintasan dalam jiwa kita ni ada je pada diri kita. Tunggu lama sikit, ustaz ni ada ke tak ada? Misal contohnya kita. Ni pukul 11 dah ni, ustaz. Kenapa tak masuk lagi? Syaitan masuk terus dalam jiwa kita. Oleh sebab itu, tidak ada artinya sama sekali apa yang dibisikkan oleh nafsu di saat keadaan kita menyendiri. Kalau kita menyendiri pun, nafsu pun masih lagi menggoda kita. Tak ada ertilah. Tidak mungkin adanya kesabaran sedikit pun, kecuali apabila hati itu sudah dikalahkan oleh perasaan duka cita yang lain. Lain lagi dalam hal keagamaan yang hendak didalami pemahamannya. Hal sedemikian ini sama benarnya dengan orang yang seluruh kesedihannya sudah berkumpul menjadi satu. Manakala tidak demikian keadaannya, maka apabila seorang itu tidak mempergunakan fikiran untuk merenungkan sesuatu yang tertentu, maka pasti tidak dapat terjadi lenyapnya was-was tadi dari dirinya. Jadi was-was tetap akan ada dalam hatinya selama keraguan belum dilenyapkan oleh pemikirannya sendiri. Allahu Akbar. Detailnya tuan kitab kita ni membicarakan tentang mengenai sabar dalam taat, sabar dalam melakukan maksiat. Bahagian kedua yang dalam diri kita, iaitu suatu yang serangan tidak ada kehubungan dengan ikhtiar. Maknanya ni tak terlibat dengan kita usaha yang berlaku pada kita. Maka dalam hal ini kan kita ada dua bahagian kan. Ingat bahagian sabar ni. Bahagian sabar ni yang kita belajar sebelum daripada ni. Yang disebut bahagian pertama, bahagian pertamanya iaitu yang tidak ada hubungan dengan adanya ikhtiar atau usaha manusia. Ini bahagian yang pertama. Ini bahagian kedua pula, iaitu sesuatu yang serangan tidak ada hubungan dengan ikhtiar. Maka dalam hal ini, seorang itu tentulah dapat menolak ataupun menghindari dengan ikhtiar yang diusahakan oleh dirinya sendiri. Misalnya, ialah seorang yang disakiti, baik dengan ucapan ataupun perbuatan yang lain. Ni kita kena orang menyakitkan diri kita. Kemudian, lalu perasaan tidak senang menjadi beban yang berat bagi jiwa, hati ataupun hartanya. Bersabar dalam keadaan semacam ini, ada kala menjadi wajib hukumnya, dengan jalan meninggalkan memberikan balasan kedendaman pada yang menyakiti. Tetapi ada kalanya hanya merupakan satu keutamaan dalam jiwa dia. Sebahagian daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah redalah ke atas mereka semua ni, ada yang berkata, ma kunna na'udda imanar rajul imanan idza lam yasbir alal adha. Kita semua tidak menganggap keimanan seorang itu menjadi hitungan yang ada bekas pahalanya keimanan manakala ia tidak sabar menanggung suatu hal yang menyakitkan diri dan hatinya. Maksudnya,
Orang tu belum lagi dianggap beriman selagi mana dia tak sabar. Waktu mana orang menyakitkan hati dia, menyakitkan jiwa dia, maka di waktu itu dia boleh bertahan dengan kata-kata kejian dan sebagainya. Maka orang tu kalau dia tak boleh bertahan, dia lawan balik, tanda dia tak sabar. Allah Ta'ala menceritakan ucapan para rasul kepada kaumnya, yakni ucapan para rasul itu sebagaimana berikut. Bila kaum dia menyakitkan hati, kemudian mengatakan berbagai-bagai kata cercaan pada Nabi ini, lalu Allah cerita, Rasul-Rasul sebut, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Pastilah kita bersabar hati terhadap apa yang kamu semua lakukan untuk menyakitkan kami. Nabi-Nabi sebut demikian. Kami pilih, bila kamu menyakitkan kami, di waktu ini kami pilih untuk sabar. Dalam hidup kami. Kan apa dia? Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kerana Allah lah tempat bergantungnya bagi siapa yang sentiasa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita kena faham dalam hidup kitanya. Demikian. Kita tidak dianggap orang yang bersabar selagi mana orang yang mengejek kata dan sebagainya, kita boleh bertahan dengan keadaan yang berlaku itu. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta dan terjadi suatu peristiwa yang menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dianggap cara membahagikan itu tidak adil. Ada di kalangan sahabat-sahabat, waktu mana Rasulullah bagi harta ghanimah, harta rampasan perang, ada di kalangan sahabat-sahabat sibuk update dalam Facebook dia, bagi tahu Rasulullah tak membahagi dengan cara yang adil terhadap bahagian yang disebut dengan pembahagian harta ghanimah. Hal itu tercantum dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagaimana berikut. Qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan malan faqala ba'dul al-a'rab min al-muslimin hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Ada waktu mana Rasulullah membahagikan harta di kalangan orang Arab tu, faqala ba'dul Arab minal muslimin, sebahagian orang Arab di kalangan orang Islam ni, bila tengok Rasulullah bagi tu, lalu mereka sebut hadhi qismatun ma urida biha wajhullah, ni bagi yang tidak mengharapkan keredaan Allah disebut. Tu dituduh pada Rasulullah ni tidak bagi harta dengan cara yang adil, bagi mengikut kehendak nafsu Rasulullah, bukan kehendak Allah. Disebut demikian. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibagi tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan yang berlaku ini sendiri. Bila diceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahmarat wajnatah, sehingga kan bila sebut saja begitu dicerita pada Rasulullah dengar sendiri. Lalu di waktu ini diberitahu ada Rasulullah SAW oleh sahabat ni, merahlah kedua belah pipi Rasulullah. Merah kedua pipi Rasulullah SAW. Summa qal, kemudian Rasulullah sebut, yarhamullahu akhi Musa, mudah-mudahan Allah rahmatilah saudara aku Nabi Musa AS. Laqad udhiya bi akthar min hadhi fasabara. Sesungguhnya dia telah diuji dengan disakitkan hati dia lebih daripada aku disakitkan, tapi dia memilih untuk sabar. Nabi Musa AS demikian. Fasabara, dia sabar dengan ujian itu. Allah Ta'ala berfirman dalam hal yang berkaitan dengan kesabaran ini, dan amat banyak jumlahnya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wada' adahum wa tawakkal ala Allah. Tinggalkanlah yang disebut dengan cara mereka menyakitkan hati kamu itu, dan wa tawakkal ala Allah, dan tawakkallah pada Allah. Kita ni kan, bila kita ni buat kerja-kerja agama, ada je orang yang suka nak menyakitkan hati kita. Dia sebut, ni bukan ustaz ni baru nak start, dia sebut demikian. Ni bukannya ulama ni ular dalam semak, dia sebut. Sedap dia sebut. Ni penunggang agama. Ni istilah-istilah yang biasa berlaku zaman Rasulullah
sampai zaman kita. Manusia ni tak berhenti. Dia nak menyakitkan hati kita untuk nak tengok kita ni sabar ke tak sabar. Bertahan ke tak bertahan. Lalu Rasulullah diajar oleh Allah. Wada' adahum. Tinggalkanlah caci maki mereka itu. Sakit yang mereka nak menyakitkan itu. Lepas tu, wa tawakkal ala Allah. Tawakkallah kamu kepada Allah dalam hidup kamu. Oh, kalau nak kira sakit hati, ramai mana mertua-mertua sakit hati dengan menantu. Ramai mana menantu sakit hati dengan mertua. Ramai mana dalam hidup kita sakit hati dengan jiran. Sakit hati ni, layan sakit hati yang orang sakitkan kita ni, dengan kita jadi sakit. Naik darah, jadi kencing manis, jadi darah tinggi. Punca melayan yang jahat mereka tu pada kita. Padahal bukan ikhtiar kita pun, ikhtiar dia. Tapi nak sebutnya ikhtiar dia tu, kita layan. Jangan kita layan dalam hidup kita. Tuhan kita ni ajar dasar pada apa yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita jangan layan yang disebut dengan, jangan layan yang namakan dengan gambaran yang berlaku ini dalam hidup mereka. Jangan layan. Tapi kita je diajar supaya wa tawakkal ala Allah. Tawakkallah kepada Allah. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah di atas apa yang mereka sebut. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan cara tinggalan yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Muzammil. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbik." Allah Subhanahu wa taala sebut, dan Allah tahu kamu ni yadhiqu sadruk. Kata-kata mereka tu menyempitkan dada kamu. Tapi bima yaqulun, dengan apa yang mereka sebut. Fasabbih, tapi kamu diminta supaya apa dia? Bertasbih dengan memuji nama Tuhan kamu. Allah Subhanahu wa taala suruh jawab. Jawab mereka tu dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tiap kali mana orang menyakitkan hati kita, macam itulah kita diajar supaya kita lakukan. Bertasbihlah pada Allah. Kerana Allah tahu hati kita ni sempit bila orang yang menyakitkan pada diri kita, menyakitkan jiwa kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, walanas ma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu semua akan mendengar macam-macam kataan yang menyakitkan hati daripada orang-orang yang diberi kitab sebelum daripada kamu, yakni keturunan orang-orang terdahulu yang mendapat kitab suci daripada Allah seperti kitab Taurat, Injil dan Zabur. Kamu akan dengar wala nasma'unna minal ladzina utul kitab. Kamu akan dengar celaan, cacian, makian mereka kepada kamu min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Demikian juga dengan orang yang mensyirikkan pada Allah dengan kata-kata yang menyakitkan kamu, adzan katsira. Menyakitkan kamu tu dengan menyakitkan yang sakit sungguh pada diri kamu. Tapi Allah sebut wa in tasbiru. Tapi kalau kamu memilih kesabaran pada diri kamu, wa tattaqu, dan kamu pilih bertakwa pada Allah, fa inna dzalika min azmil umur. Itu termasuk dalam keteguhan hati yang kamu miliki dalam jiwa kamu. Allahu akbar. Kita sebut Ustaz sebut sedap lah. Tapi kalau kena pada Ustaz baru tahu dia sebut demikian. Kadang-kadang orang kita ni akan disebut demikian. Kita jawab, tak, bukan begitu. Mari kita berlatih dalam hidup kita. Latihan ni perlu dalam hidup kita menjadi manusia yang sabar. Sabar dalam nak buat maksiat. Sabar dalam cacian makian orang. Bahagian kedua ni bukan ikhtiar kita pun. Bukan kita pun yang memilih. Tapi orang lain yang pilih nak menyakitkan kita. Sabar dalam ayat yang kita baca sebentar tadi ialah mengekang diri sendiri dan tidak sampai memberikan balasan buruk pada orang yang menyakitkan kita. Bukan kita balas. Orang sakitkan kita, kita tombok dia, kita tampar dia. Bukan demikian. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memberi keampunan terhadap hak mereka dalam memberikan qisas. Allah puji siapa yang dia tak balas, padahal dia berhak untuk balas, tapi dia tak balas, yakni membalas
mati pada salah satu keluarga yang dibunuh. Allah puji pula dalam memberikan balasan buruk pada masalah yang lain. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wal in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Allah Subhanahu wa taala sebut, apabila kamu semua membalas, maka berikanlah balasan yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan kepada kamu itu. Tetapi jika kamu memilih untuk bersabar, Allah sebut ada dua pilihan. Waktu mana orang bunuh keluarga kamu, kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu nak suruh balas balik, mati dia tersebut, ataupun kamu sabar. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Nescaya Allah akan bagi yang terbaik pada orang yang sabar, yang berhati dia teguh dalam berhadapan dengan ujian yang dahsyat dalam hidup. Rasulullah pernah bersabda, sil man qata'ak. Sambungkanlah siapa yang perangai dia suka memutuskan hubungan dengan kamu. Kamu, kerja kamu, sambung. Sil man qata'ak. Wa'ati man haramak. Kamu bagi pada orang yang tak nak bagi pada kamu. Orang yang tak nak bagi tu, dialah. Manakala kamu bagi. Kan ada kan orang bagi barang satu ketika, nama kita tak masuk. Tak apalah. Kita pun, satu hari kita pula yang bahagian memberi. Jangan pula kita balas. Kita bagi pada orang yang tak bagi tadi. Bagi pada yang tak bagi. Terbagi biar dia termenung sekejap. Biar dia fikir, Allah baiknya orang ni. Aku tak bagi tapi dia balas dengan kebaikan. Itu cara demikian. Man haramak. Ada kita berjiran, kadang-kadang jiran kita tak pernah pun bagi barang pada kita. Tak pernah pun. Unjuk-unjuk makanan ke, masak ke, sedap macam mana pun, tak pernah sampai ke rumah kita. Tak pernah. Kita berjiran dengan dia. Lalu dalam keadaan demikian, kita ni pula, walaupun dia tak bagi, kita bagi. Bagi. Kadang-kadang ada orang dianggap, tu barang-barang yang diberi-beri tu, sihir dah tu, dia sebut. Nak buat khianat dah tu. Kita tetap bagi juga, tak kira lah. Kamu nak kata khianat ke apa ke, yang pentingnya, kita ni, Rasulullah dah sebut dah, wa'a'ta man haramak. Kamu bagi pada siapa yang mengharamkan untuk diri kamu, yang dia tak nak bagi tu dia. Manakala kamu bagi. Wa'fu amman zalamak. Maafkan siapa yang buat zalim pada kamu. 3 benda ni Rasulullah ajar pada kita. Sil man qata'ak. Sambung siapa yang putus silaturahim. Kemudian yang kedua, wa'ati man haramak. Bagi kepada siapa yang tak nak bagi pada kamu. Yang ketiga, wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang buat zalim pada kamu. Orang tu buat zalim pada kamu, ini tanda kamu sabarlah. Buat khianat pada kamu maafkan. Semua yang dihuraikan di atas itu adalah perkara yang menunjukkan kebagusan sifat sabar apabila disakiti oleh siapa pun. Sedangkan kalau hendak membalas, tentu kita berkuasa melakukannya. Kalau kita nak balas, kita boleh balas. Tapi kita tak balas. Tak melakukan. Sabar terhadap kesakitan orang lain. Sabar. Yakni sekalipun dapat membalas kepada penyakiti itu, namun tetap sabar. Itulah setinggi-tinggi tingkat kesabaran. Sebab di dalamnya dapat diperlihatkan apa makna pendorong keagamaan serta apa pula pendorong kesyahwatan dan kemarahan secara sekaligus pada seseorang ini sendiri. Ini kita berhenti setakat inilah insya-Allah. Kita akan masuk bahagian ketiga sabar ini dalam perbincangan akan datang nanti. Dalam membicarakan tentang mengenai sabar bahagian ketiga macam mana pada diri kita ini sendiri insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang belajar ini sentiasa menjadi orang yang sabar. Dan saya pun doa pada Allah biar jadi orang yang sabar dalam kita menghadapi setiap ujian-ujian dalam hidup kita ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah